Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naib bin Abdul Salam dan bersama rakan saya yang lain iaitu Muhammad Farhan bin Azmi dan Muhammad Aiman Hafizan bin Muhammad Azhar akan membentangkan tentang perbandingan undang-undang syariah dan undang-undang sivil di Malaysia. Dalam bahasa Arab disebut dengan perkataan al-jinayah atau al-jarimah. Perkataan al-jinayah ditakrifkan sebagai segala bentuk tindakan yang dilarang dan merosakkan sama ada tindakan itu ke atas badan, harta atau sebagainya. Al-Mawardi mentakrifkan jinayah sebagai segala bentuk kesalahan menurut syariah yang boleh dihukum berdasarkan hukum Allah sama ada ia adalah qisas, hudud dan ta'zir. Takrif ini cuba membezakan kesalahan yang boleh dihukum dengan kesalahan yang tidak boleh dihukum oleh pemerintah. Ini menjadikan skop jenayah adalah besar kerana semua kesalahan yang boleh dihukum oleh pemerintah menurut syarak dianggap sebagai jenayah. Islam menganggap jenayah satu kesalahan yang mesti dihukum kerana ia melanggar hak Allah dan hak manusia atau makhluk lain. Islam memandang tinggi kemuliaan agama, nyawa, akal, harta dan maruah. Pencabulan kepada 5 perkara ini adalah jenayah yang perlu dihukum. Untuk menjadikan sesuatu tindakan itu dianggap sebagai jenayah, ia perlu memenuhi elemen-elemen berikut. Yang pertama adalah elemen perundangan, iaitu peruntukan yang jelas melarang tindakan jenayah itu dan menjadikannya sebagai kesalahan yang boleh dihukum. Yang kedua adalah elemen tindakan, iaitu melakukan tindakan yang menjadikan kesalahan itu. Dan yang terakhir adalah elemen kelayakan, iaitu melihat pada umur, keupayaan dan tanggungan penjenayah tersebut. Undang-undang Islam membahagikan jenayah kepada 3 pembahagian utama iaitu berasaskan kepada hukuman yang dikuatkan iaitu seperti berikut. Yang pertama adalah qisas, yang kedua adalah hudud dan yang terakhir adalah ta'zir. Qisas bermaksud pembalasan yang serupa atas kejahatan yang dilakukan oleh penjenayah. Contohnya bagi kesalahan bunuh dibalas dengan hukuman mati, bagi kesalahan membutakan mata dibalas dengan hukuman membutakan mata dan seumpamanya. Qisas berlaku dalam kes pembunuhan dan kes kecederaan atas anggota badan. Untuk hukuman qisas bagi kes pembunuhan adalah berasaskan firman Allah. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas dalam kes pembunuhan iaitu orang merdeka dengan orang merdekakan, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka sesiapa yang mendapat pengampunan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang dimaafkan membayar diat kepada yang memberi maaf dengan baik juga. Yang demikian itu satu keringanan dari Tuhan kamu dan satu rahmat. Sesiapa yang melampaui batas selepas itu, maka baginya siksaan yang amat pedih. Dan pada qisas itu ada jaminan penerusan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Kebanyakan ulama membahagikan pembunuhan kepada 3 iaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan serupa sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Setiap jenis pembunuhan ini dihukum dengan hukuman yang berbeza. Untuk pembunuhan sengaja ialah apabila seseorang itu dengan sengaja dan dengan niat untuk mematikan seseorang hidup yang tidak halal dibunuh dengan menggunakan alat, bahan atau cara yang kebiasaannya boleh membunuh. Pembunuhan sengaja ini berlaku apabila memenuhi syarat yang berikut. Yang pertama adalah tertuduh itu orang mukallaf, iaitu dewasa dan siuman. Dan yang kedua adalah orang yang dibunuh itu adalah manusia yang masih hidup dan tidak halal darahnya. Yang ketiga adalah alat, bahan atau cara yang digunakan itu kebiasaannya boleh membunuh. Dan yang keempat adalah pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. Dan yang terakhir adalah kematian mangsa itu adalah akibat daripada tindakan tertuduh. Setelah memenuhi syarat di atas, seseorang itu boleh didakwa dan jika ia didapati bersalah, hukuman qisas boleh dikenakan ke atasnya. Hakim seterusnya akan menyerahkan hak qisas kepada wali kepada semati. Wali mempunyai pilihan iaitu sama ada melaksanakan qisas, menerima diat atau memaafkannya. Seterusnya adalah pembunuhan serupa sengaja. Imam Syafi'i mentakrifkan pembunuhan serupa sengaja ini sebagai pembunuhan yang berlaku dengan pukulan yang disengajakan tetapi tersalah pada kesan pembunuhannya iaitu pukulan itu tidak bertujuan untuk membunuh tetapi ia menyebabkan kematian. Imam Abu Hanifah pula mentakrifkan pembunuhan serupa sengaja sebagai pembunuhan yang menggunakan selain dari besi tajam, buluh atau api atau yang seumpamanya. Pembunuhan dengan tongkat, batu kecil, batu besar dan menenggelamkan dalam air adalah pembunuhan serupa sengaja.
Kedua-dua takrif ini berasaskan pendekatan berbeza. Takrif pertama melihat kepada niat pembunuh, sementara takrif kedua menekankan soal alat yang digunakan untuk membunuh. Takrif pertama lebih baik kerana ia lebih luas dan turut mencakupi takrif yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah. Ini kerana alat pembunuhan yang digunakan menunjukkan niat pembunuh itu. Dan untuk yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang menyebabkan kematian tetapi tidak dilakukan dengan niat membunuh. Hukumannya adalah diat sebanyak 100 ekor unta. Hukuman diat ini berasaskan firman Allah, terjemahannya, sesiapa yang membunuh orang beriman dengan tidak sengaja, maka dia perlu membebaskan seorang hamba dan membayar diat kepada keluarga si mati, kecuali jika mereka keluarga si mati memaafkannya. Memahami apa itu maksud diat. Diat ialah hukuman ganti rugi atau denda yang dikenakan sebagai ganti rugi ke atas anggota badan yang dipotong atau dilukakan oleh penjenayah. Diat dikenakan jika pesalah melakukan kesalahan kecederaan tidak sengaja atau jika hukuman kisos tidak dapat dijalankan dengan sebab-sebab tertentu seperti penjenayah memangnya cacat atau mangsa telah memaafkannya dari pelaksanaan kisos. Kadar diat ini ditetapkan berasaskan anggota yang dicederakan, contohnya 100 ekor unta bagi anggota yang tunggul seperti lidah, kemaluan lelaki, dan 50 ekor unta pula didenda bagi anggota kembar seperti telinga dan seterusnya. Assalamualaikum, saya Muhammad Farhan bin Azmi akan menerangkan tentang hukum hudud. Hukum hudud dari segi bahasa bermaksud sempadan, had, langan atau sekatan. Dari sudut istilah pula, ia bermaksud hukuman yang tidak boleh dipinda yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Hudud dianggap sebagai hak Allah dan hukumannya tidak boleh diubah, dipinda, ditambah atau dikurangkan oleh badan perundangan, pemerintah atau hakim. Terdapat 6 kesalahan hudud yang disepakati oleh semua ulama, iaitu yang pertama zina, qazaf, mencuri, hirabah, minum arak dan juga murtad. Kesalahan yang tidak disepakati oleh para ulama adalah pemberontakan, liwat, hubungan seks dengan haiwan, sihir, lari dari medan perang dan beberapa kesalahan lagi. Yang pertama adalah zina. Zina adalah persetubuhan antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang bukan pasangan suami isteri. Zina adalah perbuatan keji yang diharamkan. Semua persetubuhan di luar perkahwinan adalah zina, kecuali dalam kes wat'in syubhah, iaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan yang disangka adalah isterinya yang sah, sedangkan perempuan tersebut adalah orang lain. Wat'in syubhah juga berlaku apabila dia bersetubuhan yang seorang perempuan kerana perkahwinan yang disangkakan sah sedangkan perkahwinan itu adalah tidak sah. Sesuatu kesalahan zina boleh disabitkan melalui cara ikrar atau pengakuan pezina sendiri seperti yang berlaku dalam kes Ma'iz bin Malik dan kes pengakuan zina oleh Al-Ghamidiyah pada zaman Rasulullah, dan kes pengakuan zina anak kedua Sayyidina Umar yang bernama Ubaidillah atau Abi Syamhah ketika dia menjadi khalifah. Menurut Abdul Rahman Idoy, kebanyakan hukuman hudud yang dijalankan pada zaman Rasulullah dan 4 Khulafa' Ar-Rasyidin dijadikan berasaskan kepada ikrar atau pengakuan. Selain dari itu, zina juga boleh disabitkan melalui kesaksian 4 orang saksi lelaki Muslim serta mukallaf dan adil. Saksi itu juga menyaksikan kejadian zina, iaitu kemaluan lelaki masuk ke dalam kemaluan perempuan secara jelas, serta mereka perlu memberikan kesaksian menggunakan perkataan yang terus terang, bukan kiasan atau sindiran. Hukuman zina adalah berbeza mengikut status penzina. Zina yang sudah berkahwin secara sah dan telah menikmati persetubuhan dalam perkahwinan itu dikenali sebagai muhzan. Zina yang belum berkahwin atau sudah berkahwin tetapi belum merasai nikmat persetubuhan dalam perkahwinan itu, salah itu dikenakan sebagai gairu muhsan atau bukan muhsan. Hukuman mereka adalah seperti berikut. Bagi pezina bukan muhsan, hukumannya adalah sebatan sebanyak 100 kali sebatan. Hukuman bagi wanita yang mengandung ditangguhkan sehingga tempoh penyusuan tamat. Hukuman bagi pezina yang sakit ditangguhkan sehingga dia sembuh.
Rotan yang digunakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, iaitu lebih kurang 1 meter panjang dan 1 sentimeter garis pusat. Sebatan dibuat pada merata-rata tubuh kecuali muka, kepala, dada dan kemaluan. Sebatan mesti dilakukan secara sederhana, iaitu pegawai yang menjalankan hukumannya tidak boleh mengangkat rotan itu tinggi hingga ke paras kepalanya. Pesalah dihukum dengan memakai pakaian yang nipis yang menutup aurat. Jika semasa sebatan dilakukan, pesalah itu didapati tidak mampu menerima sebatan, maka atas pengesahan pegawai perubatan, sebatan itu perlu ditangguhkan sehingga pesalah itu sembuh kembali. Bagi hukuman yang sabit dengan ikrar atau pengakuan, pesalah boleh menarik balik ikrarnya sehingga hukuman dijalankan. Bagi penzina musan, hukumannya adalah rejam dengan batu yang sederhana besar sehingga mati. Hukuman dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh orang-orang Islam. Hukuman bagi wanita yang mengandung atau orang sakit juga ditangguhkan seperti dalam kes pezina bukan muhsan. Pesalah dikenakan pakaian yang menutup aurat. Bagi pesalah yang sabit kerana ikrar, mereka boleh menarik balik ikrar ketika hukuman berjalan. Hukuman zina hanya dikenakan jika ia dilakukan secara sukarela. Jika ia dilakukan secara paksa atau dirogol, maka ia dikecualikan dari hukuman. Islam mengharamkan zina dan mengenakan hukuman keras ke atas pelakunya kerana zina adalah perbuatan yang sangat jijik yang boleh meruntuhkan institusi kekeluargaan dan moral masyarakat. Qazaf bermaksud membuat tuduhan zina terhadap seorang Islam yang akil balik dan dikenali sebagai seorang yang bersih dari perbuatan zina tanpa dibuktikan dengan 4 orang saksi. Qazaf boleh berlaku dengan membuat kenyataan secara jelas seperti mengatakan seseorang itu telah berzina, atau dengan cara tersirat seperti menyatakan bahawa seseorang itu bukan anak atau bukan bapa kepada seseorang yang tertentu. Orang yang melakukan qazaf disebat dengan 80 kali sebatan kecuali jika dia dapat membawa 4 orang saksi yang dapat mensabitkan kesalahan orang yang dikatakan berzina tadi dengan kesalahan zina. Hukuman ini berasaskan kepada kepentingan kehormatan dan maruah di kalangan masyarakat. Ia juga untuk memastikan tidak ada sebarang tuduhan zina yang dibuat tanpa asas yang kukuh, kerana tuduhan zina iaitu suatu yang amat memalukan dan boleh memporak-perandakan keharmonian keluarga. Hukum hudud yang ketiga iaitu mencuri atau sarikah ditarifkan sebagai memindahkan dengan cara bersembunyi harta daripada jagaan atau milikan tuannya tanpa persetujuan tuannya dan perbuatan itu dilakukan dengan niat untuk menghilangkan harta itu daripada jagaan atau milikan tuannya. Pencurian berlaku apabila memenuhi syarat-syarat berikut iaitu nilai harta yang dicuri itu mencukupi nisab iaitu 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Harta itu adalah bernilai menurut syarak, jadi mencuri arak, dadah dan seumpamanya tidak dikenakan hukuman hudud. Harta yang disimpan itu berada di tempat yang sesuai iaitu pemiliknya mengambil langkah yang wajar untuk menjaga harta itu. Tertuduh bukan pemilik penuh ke atas harta itu. Kesalahan itu tidak dilakukan dalam keadaan amat mendesak seperti perang, kebuluran, penyakit dan bencana alam. Curi itu bukan keluarga pemilik barang dan tuan punya harta tidak menafikan tentang kecurian itu walaupun pesalah mengakuinya. Hukuman bagi kesalahan mencuri adalah potong tangan kanan iaitu di bahagian pergelangan tangan pada sendi yang menyambungkan tapak tangan dan lengan. Bagi kesalahan kedua, dikenakan hukuman potong kaki kiri di pergelangan buku lali iaitu di bahagian tengah kaki, manakala tumit kaki masih boleh digunakan untuk berdiri atau berjalan. Hukuman ini berasaskan firman Allah yang bermaksud, pencuri lelaki dan pencuri wanita, maka hendaklah dipotong tangan kedua-duanya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dan sebagai pengajaran yang dapat mencegah dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hirabah adalah perbuatan merampas harta orang lain dengan kekerasan atau ugutan oleh seseorang atau kumpulan yang bersenjata atau alat yang boleh digunakan sebagai senjata.
Merompakan adalah satu jenayah yang besar dan bahaya. Oleh itu, hukuman yang dikenakan ke atas mereka mestilah berat dan keras. Berbeza dengan pemberontakan, jenayah hirabah ini tidak dilakukan untuk tujuan politik tetapi semata-mata untuk merampas harta dan merosakkan keamanan negara. Hukuman hirabah ini berasaskan firman Allah yang bermaksud sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan perbuatan kerosakan di atas muka bumi ini adalah agar mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang negeri. Kebanyakan ulama menghuraikan hukuman hirabah seperti yang berikut. Yang pertama, dihukum bunuh dan selepas itu disalibkan jika mangsa jenayah itu dibunuh dan hartanya atau harta orang lain diambil. Yang kedua, dihukum bunuh sahaja jika mangsa jenayah itu dibunuh dengan tiada sebarang harta diambil. Yang ketiga, dihukum potong tangan kanan dan kaki kiri jika harta diambil tanpa menyebabkan kematian atau kecederaan mangsa. Yang keempat, hukuman buang negeri bagi bersalah yang hanya mengganggu lalu lintas sahaja. Yang kelima iaitu syurb di sini membawa maksud meminum arak atau sebarang minuman yang memabukkan. Arak adalah ibu segala kejahatan dan ia boleh mendorong kepada jenayah-jenayah lain. Hukuman bagi peminum arak adalah sebatan sebanyak 40 kali. Ada ulama yang menetapkan sebatan sebanyak 80 kali. Dua-dua pendapat ini berasaskan hadis yang berikut yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa seorang peminum arak telah dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, maka baginda memukulnya dengan pelepah tamar sebanyak 40 kali. Kata Anas, begitulah juga dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Apabila zaman Khalifah Umar, beliau bermesyuarat bersama para sahabat. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata bahawa sekurang-kurangnya hukum hudud itu adalah 80 kali sebatan. Lalu Umar mengarahkan hukuman 80 kali sebatan. Hudud yang keenam iaitu riddah atau irtidad adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam yang mukallaf dengan membatalkan Islam dan imannya, iaitu keluar dari agama Islam sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Orang yang keluar dari agama itu disebut sebagai murtad. Murtad adalah satu kesalahan yang besar terhadap agama kerana ia menunjukkan satu penghinaan terhadap agama kepada Allah. Hukuman bagi kesalahan riddah adalah dibunuh sehingga mati setelah diberi peluang bertaubat selama beberapa hari. Hukum ini berdasarkan beberapa dalil, antaranya terjemahan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Yang kedua, terjemahan daripada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tidak halal darah seseorang muslim kecuali dalam salah satu dari tiga perkara, iaitu kafir sesudah beriman, berzina sesudah muhsan dan membunuh jiwa tanpa jiwa. Seterusnya, beralih kita kepada takzir. Takzir adalah hukuman yang tertaluk kepada budi bicara pemerintah, badan perundangan atau hakim kerana hukuman bagi kesalahan ini tidak disebut di dalam Al-Quran atau Sunnah. Skop kesalahan takzir adalah luas kerana semua bentuk kesalahan yang tidak tertaluk kepada hukuman kisas dan hukuman hudud adalah tertaluk kepada hukuman takzir. Bentuk hukuman adalah berbagai dan tertaluk kepada budi bicara pemerintah, badan perundangan atau hakim. Takzir terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah kesalahan yang termasuk dalam kategori kesalahan hudud tetapi hukuman hudud tidak dapat dilaksanakan kerana ia memenuhi syarat pelaksanaannya. Yang kedua ialah kesalahan yang selain daripada kategori kesalahan hudud dan kisas. Ia meliputi semua bentuk kesalahan sama ada kesalahan itu disebut dalam Al-Quran dan hadis atau tidak. Ia juga mencakupi kesalahan terhadap hak Allah, terhadap hak manusia atau hak kedua-duanya. Sebahagian daripada kesalahan takzir disebut dalam Al-Quran dan Sunnah tetapi hukumannya tidak dinyatakan. Al-Quran ada menyebut beberapa kesalahan tanpa menyebut hukumannya. Contoh kesalahan memakan makanan haram seperti bangkai, darah, daging babi dan daging yang tidak disembelih secara sah, tidak menunaikan amanah atau melanggar kontrak serta tidak menjatuhkan hukuman dengan adil. Sementara hukuman takzir bagi kesalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau Sunnah adalah lebih luas kerana semua bentuk pelanggaran undang-undang yang dikuatkuasakan untuk masalah umum boleh dihukum secara takzir.
Jenis-jenis hukuman ta'zir adalah tidak terhad kerana ia bergantung kepada maslahah. Bahkan pemerintah, badan perundangan atau hakim boleh mengenakan apa sahaja hukum dengan syarat ia setimpal dengan kesalahan dan menepati maslahah umum. Dalam sejarah Islam, terdapat beberapa hukuman yang pelik yang dilakukan oleh pemerintah dan walau bagaimanapun, hukuman yang biasa dijatuhi adalah seperti berikut. Yang pertama ialah mencela, iaitu kepada orang yang melakukan tindakan yang tidak sopan. Abu Zar pernah mengaibkan seseorang, lantas Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau ini masih ada padamu saki-baki jahiliah. Yang kedua ialah membuat pengistirahat kepada orang ramai. Yang ketiga ialah mengasingkan pesalah daripada masyarakat. Yang keempat adalah amaran atau ancaman. Yang kelima ialah tahanan atau penjara. Yang keenam ialah pukulan dengan rotan. Yang ketujuh ialah merampas harta benda. Seterusnya ialah perbezaan dengan undang-undang jenayah sivil. Undang-undang jenayah Islam mempunyai kelebihan tersendiri berbanding undang-undang jenayah sivil yang kebanyakannya datang daripada negara barat. Di Malaysia, umpamanya undang-undang jenayah kebanyakan diperuntukkan di dalam kanun kesesaan Akta 574 yang dicedok daripada kanun kesesaan India. Kanun kesesaan India ini adalah sebenarnya berasal daripada kaedah perundangan common law England yang dikumpul dan ditulis dalam bentuk akta atau kanun. Selain kanun kesesaan, undang-undang jenayah juga terdapat dalam akta-akta tertentu seperti Akta Dadah Berbahaya, Akta Kasta 1967, Akta Pencegahan Rasuah 1997, Akta Keselamatan Dalam Negeri 1957, Akta Rahsia Rasmi 1983 dan lain-lain. Sementara prosedur jenayah pula diperuntukkan dalam kanun prosedur jenayah NAB Bab 6, Akta Keterangan dan Akta-akta berkaitan mahkamah. Oleh kerana sumber kedua-dua undang-undang ini adalah berbeza, maka terdapat beberapa perbezaan di antara undang-undang jenayah Islam dan undang-undang jenayah sivil. Antara perbezaan di antara undang-undang jenayah Islam dan undang-undang jenayah sivil adalah, yang pertama, undang-undang Islam adalah daripada Allah sedangkan undang-undang sivil adalah ciptaan manusia. Okey, yang keduanya ialah undang-undang jenayah Islam tidak terpisah dengan aspek akidah, iaitu keimanan kepada perkara gaib. Beriman dengan kebenaran dan kehebatan undang-undang jenayah Islam adalah wajib kerana ia termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga ialah ruang lingkup jenayah atau kesalahan dalam Islam adalah lebih luas, iaitu mencakupi kesalahan yang bersabit hak Allah, hak manusia serta hak Allah bersama-sama hak manusia. Ini bermakna ia meliputi berbagai bentuk kesalahan seperti yang berkaitan dengan kepercayaan atau keimanan. Yang keempat ialah undang-undang jenayah Islam mengutamakan aspek pencegahan melalui kaedah yang unik dan amat menarik. Okey, yang kelima ialah undang-undang jenayah Islam tidak dapat dipisahkan daripada konsep menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar, iaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Okey, yang keenam pula, undang-undang jenayah Islam amat berhati-hati dalam soal mensabitkan seseorang dengan hukuman jenayah. Umpamanya dalam kes hudud, pensabitannya adalah amat berat. Okey, yang ketujuh ialah undang-undang jenayah Islam tidak membenarkan pemerintah menahan seseorang tanpa didakwa ke muka pengadilan dan didakwa menuntut prosedur yang sah. Islam menjunjung tinggi konsep bahawa pada asalnya seseorang itu tidak bersalah. Tahanan tanpa bicara dianggap satu kezaliman dalam Islam walau dengan apa alasan sekali. Okey, yang ke-8 ialah undang-undang Islam memperuntukkan pelbagai bentuk hukuman yang mempunyai kesan yang mendalam. Perbezaan terakhir ialah dari sudut keberkatan. Keberkatan adalah satu perkara yang tidak dapat dilihat oleh panca indera tetapi ia terbukti melalui janji Allah dan Rasulnya serta peristiwa yang berlaku. Allah menjamin keberkatan dengan pelaksanaan hukum Islam termasuk undang-undang jenayah. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kami bertiga. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda telah memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap video ini. Kami juga ingin meminta maaf jika ada salah tutur kata kerana yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Semoga video ini sangat bermanfaat dalam kehidupan anda dan juga semoga anda semua dilindungi daripada segala ancaman bahaya dan jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.